Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Hai. Hai. Ini kenapa? Hai awak. Hai awak. Saya bersama dengan pengacara TV Allah, terbaik Masya Allah. untuk Terima kasih. Anugerah Sri Angkasa 2024. Tapi ini yang popular. Ini yang Paling terbaik. popular. Okey, Alhamdulillah. Jadi Assalamualaikum, apa khabar anda semua penonton wanita hari ini. Selamat hari yang baru. Permulaan yang baru. Semoga yang baik-baik saja untuk kita sepanjang minggu ni, Yana. Saya terkesima sebenarnya. Tak adalah. Saya masih lagi rasa sangat-sangat berbangga dengan pencapaian rakan setugas yang juga merupakan seorang mentor untuk saya. Dan saya rasa ramai lagi yang turut bergembira dengan kejayaan seorang Fiza Sabjahan merangkul anugerah pengacara TV terbaik di Anugerah Sri Angkasa 2024 baru-baru ini. Sekali lagi tahniah diucapkan kepada Fiza. Terima kasih, Yana. Terima kasih okey banyak-banyak. ke? Alhamdulillah. Tapi Yana, sebenarnya untuk makluman para penonton sekalian, sebenarnya di Anugerah Sri Angkasa yang berlangsung pada hari Sabtu yang lalu, sebenarnya Media Prima sendiri telah berjaya menggondol 17 anugerah terbaik daripada pelbagai kategori. Betul. Dan ini sebenarnya kemenangan ini adalah pencapaian bersama seluruh pasukan di rangkaian televisyen Media Prima yang membuktikan sebenarnya keunggulan Media Prima di arena industri penyiaran tanah air menerusi penghasilan kandungan berkualiti yang dikongsi bersama dengan masyarakat. Dan saya sebenarnya kan selain daripada kejayaan rakan setugas saya, Fiza Sabjahan, sebut lagi sekali tu. Terima kasih, Yana. Kita juga nak maklumkan kepada anda semua antara 17 kategori itu yang dimenangi oleh Media Prima juga adalah bicara wara TV terbaik yang mana interview eksklusif bersama Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia yang juga menjadi salah satu daripada kategori yang dimenangi. Selain daripada itu, kita juga ada suntingan rancangan TV terbaik yang dimenangi oleh Christine Lee Mei Chin menerusi Majalah 3 Tragedi Elmina dan juga set TV terbaik Dan juga Hafiz sebenarnya. Ya, betul. Dan juga Hafiz. Betul. Dan juga set TV terbaik untuk anugerah juara lagu 37 oleh Muhammad Hafizan bin Muhammad Nur. Saya kira antara pencapaian yang cukup luar biasa, cukup membanggakan dan juga memberi pengharapan kepada pengacara-pengacara di Media Prima yang lain. Betul-betul, insyaAllah, Yana. Dan tapi sebenarnya kalau kita nak cakap tentang setiap kejayaan ini, dia bukanlah usaha seorang individu sahaja. Tapi untuk menjadikan sesuatu naskah itu yang terbaik, ia melibatkan kerjasama daripada semua pihak. Termasuklah pihak teknikal, juru kamera, audionya, juru lampunya. Kalau kita di sini di Media Prima ada tim corporate comnya, CCM, PAM dan sebagainya, yang mana ia menjadikan ia satu naskah yang terhebat, terbaik dan diangkat menjadi juara. Masya Allah. Dan kita juga ada sesuatu yang nak diberikan kepada Fiza Sabjahan di atas kejayaan yang baru sahaja diraikan. Tetapi sebelum itu, apa kata kita dengar dahulu kata-kata oleh sahabat saya pada malam kemenangan beliau. Kena tengok. Ini, jom kita saksikan. Tahniah pengacara TV terbaik Fiza Sabjahan. Eksklusifnya bersama Joko Widodo. Saya pun terperanjat juga sebab rakan-rakan yang lain saingan sangat sengit. Saya bersaing dengan mentor sendiri. 17 tahun dalam bidang pengacaraan. Pada awalnya ada orang tak percaya pada rupa, kata saya tak cukup ada rupa. Tapi saya berdiri di sini atas pentas ini, terima kasih kerana insan-insan yang terus menyokong dan percaya pada bakat saya. Terima kasih barisan juri. Terima kasih ASA, terima kasih RTM, terima kasih TV3, bosses yang sentiasa memberi kepercayaan kepada saya. Keluarga tim Joko, assignment ni 2 hari saja. Keluarga wanita hari ini yang sangat-sangat saya sayangi dan keluarga saya, adik saya, Mak, terima kasih. Doa Mak. Tahniah sekali lagi Fiza Sabjahan kerana dianugerahkan sebagai pengacara TV terbaik. Dan ini
dari rakan-rakan dan tenaga kerja wanita hari ini yang mana kami semua sangat-sangat berbangga, tumpang bahagia dengan kemanisan kemenangan Fiza. Terima kasih. Tapi Fiza, mungkin Fiza boleh kongsikan. Tadilah ucapan tu 17 tahun mengacara dan ini adalah satu penganugerahan yang cukup manis, cukup indah buat Fiza. Mungkin Fiza boleh kongsikan. Terima kasih Yana. 17 tahun tu bukan masa yang mudah. Ada macam-macam program yang dah diberi peluang. Tapi saya kira Yana sendiri dan rakan-rakan yang lain, sebenarnya 17 tahun tu ada banyak cabarannya, pancarobanya dan banyak juga yang kita lepaskan, yang kita hilang, yang diambil dan alhamdulillah insya-Allah diganti dengan lebih baik dan saya percaya bahawa apa yang hilang tu akan digantikan dan rezeki itu dia datang pada waktu yang tepat insya-Allah, tak pernah lambat dan diberikan pada waktu yang sesuai insya-Allah. Dan saya rasa ini bukan untuk saya saja, tapi untuk kita semua, keluarga wanita hari ini dan juga rakan-rakan lain di Media Prima ni untuk kita sama-sama terus dapat berusaha bekerja dengan lebih kuat lagi. Terima kasih tim wanita hari ini, sebenarnya inilah pemangkin semangat saya. Juru makeup, juru stylist, abang-abang teknikal, abang-abang studio director, PA, technical crew, prop, semualah. Saya kira ini semua yang menjadi tulang belakang untuk kita berada dekat depan insya-Allah. Dan saya kira antara kejayaan Fiza juga adalah disebabkan oleh sifat rendah diri Kak Fiza yang selalu memberikan sokongan, dorongan, nasihat kepada kita semua adik-adiknya. Terima kasih banyak-banyak terima kasih kepada semua. Baik. Saya pulangkan dulu. Ya, kita juga nak menyaksikan sedikit klip berkenaan dengan Bicara Wara TV terbaik yang baru saja dimenangi di ASA baru-baru ini. Kita bersama dengan Fiza selaku pengacara untuk program Bual Bicara tersebut dan juga kita bersama dengan Encik Muhammad Said Abdullah Thani selaku eksekutif selaku pemenang lah. Betul. Pemenang. Eksekutif producer dan juga producer. Betul. Tapi sebelum kita bersama dengan kedua-dua insan hebat ini, apa kata kalau kita saksikan sedikit paparan berkenaan dengan program tersebut? Jom kita tengok. ASEAN harus menjadi pusat pertumbuhan ekonomi di kawasan dan lebih besar lagi di dunia. Kalau beli murah. Dan salam sejahtera. ASEAN Summit 42 yang akan berlangsung pada 10 dan 11 Mei ini di Labuan Bajo, Indonesia memperlihatkan Indonesia sekali lagi menjadi tuan rumah untuk... Itu dia tadi Bicara Wara TV terbaik eksklusif bersama Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia. Wow. Tahniah sekali lagi. Terima kasih. Wah, saya nampak dua-duanya tersenyum, bangga, bahagia melihat kejayaan anda berdua. Tetapi mungkin Cik Said boleh mulakan terlebih dahulu. Bagaimana sebenarnya? Tadi dalam ucapan Fiza katakan 2 hari je masa yang diberikan untuk menyiapkan segala-galanya. Jadi mungkin boleh kongsikan dari segi persediaan itu terlebih dahulu. Betul. Terima kasih kerana menjemput dan tahniah juga kepada Fiza. Pada tim saya. Tahniah pemenang kepada pemenang. Acara rancangan Bual Bicara Jokowi ni. Kita sebenarnya Kak Fiza, kita dapat notis tu dalam masa 2 minggu sebelum. Tapi because presiden kan dan jadual dia amat ketat, kita dalam mode standby. Dan ketika itu adalah bulan puasa. Anytime saja kita, sama ada kita berangkat sebelum raya ataupun ketika raya. Dan alhamdulillah, boleh dikatakan alhamdulillah juga, kita pada raya kelima malam kita mendapat panggilan, semua masing-masing tengah cuti, dapat panggilan besok kita akan berangkat. Jadi saya masa tu daripada Perak dan call semua kru Fiza dan bahagian-bahagian yang terlibat untuk berkumpul keesokan harinya pada hari Rabu masa itu saya ingat lagi, dan pukul 2 petang tu kita fly dah. Fly ke Jakarta. Kita shoot pada hari Khamis, Jumaat balik, terus berkampung di Sri Pentas sehingga Selasa malam untuk bersiaran. Dalam masa 3 hari sahajalah solid untuk editing dan sebagainya. Fiza buat skrip, kita VO dalam pukul 2 pagi. Jadi kurang lebih
2 ke 3 hari sahaja masa yang diperuntukkan untuk suntingan dan sebagainya. Mungkin Fiza boleh kongsikan juga dari segi itu. Kita dalam mood standby kan, tapi kita pun mula-mula kita ingatkan benda ni dia tak jadi lambat lagi ataupun lambat lagi, dan macam tu tiba-tiba bila kita dapat panggilan malam ni esok kita akan kena ya tak ya ke kita nak fikir macam dari segi persediaan lah. Sebenarnya kru awal pun ada yang tak dapat pergi juga sebab ada yang berada di luar negara, ada yang tak dapat hadir dengan kita. Jadi kita ada kru yang pengganti. Tapi pengalaman dia sebenarnya pada awalnya Cik Said kan kita sepatutnya dapat masa yang terhad lah untuk bersama dengan Presiden. Tapi kebetulan bila kita dah sampai dekat sana, Bapak Presiden memberi ruang kepada kita untuk bersama dengan beliau lebih lama lagi kan Cik Said? Ya, secara lebih dekat. Bila kita balik daripada syuting di Tanah Abang dan Sarina tu, kita diberi kejutan untuk bersama dengan Bapak Presiden selama 1 jam dan kita ada one-to-one session lah dengan beliau. Alhamdulillah. Yana, Cik Said walaupun sebagai selaku penerbit eksekutif kanan dan juga penerbit, tapi disebabkan oleh kekangan masa dan kru ketika itu, Cik Said jugalah antara individu yang pegang kamera. Kemudian kita juga ada on ground kru kita, Taki, dia pun tolong uruskan. CEO kita juga ketika itu kakinya pakai kas terjun daripada van, injured. Kami semua sebenarnya mengejar Presiden. Jadi kita saling baju dalam kereta, kita turun. Saya kira ini pengalaman manis lah untuk semua. Betul. Dan saya ini sebagai cabaran yang akhirnya membuahkan sesuatu yang cukup manis untuk anda semua. Tapi mungkin Cik, saya boleh kongsikan juga kan, apabila bersama dengan Presiden Joko Widodo dan juga dengan keadaan di suasana di situ pada waktu dan ketika itu, bagaimana mungkin boleh kongsikan juga dari segi reaksi Bapak Presiden juga dan juga Kak Fiza yang berada di situ menemu bual beliau, bagaimana keadaan dan momen itu kalau boleh digambarkan? Kita disebabkan keterujaan yang teramat sangat kerana dapat bertemu secara eksklusif dengan Bapak Presiden, dan kita memang dah ada perancangan lah untuk sesi temu bual, sesi untuk Kak Wis dan sebagainya. Dan kita banyak surprise element sebab tak boleh nak plan sangat dengan jadual beliau yang ketat. Harus fleksibel juga ya. Tak boleh rehearsal. Tak boleh rehearsal. Kita diberi masa 30 minit saja untuk set up pagi tu, dan tiada pergerakan ketika temu bual. Dan bila Fiza dan Bapak Presiden keluar untuk Kak Wis, kita sebenarnya dah terus menuju ke kereta dan terus ke Tanah Abang. Maknanya kena pandai curi-curi masa dan momen. Betul. Itu yang kita katakan, kru-kru ni semua berlari, melompat ke dalam kereta sampai ke lokasi, kita lompat. Kalau saya sendiri pun pengalaman saya tukar baju dalam van. Wow. Begitu. Itu cabaran sebagai jadi pengacara ya. Yang orang tak tahulah, dan kita nampak macam bertenang, tapi sebenarnya kami semua berhenti di belakang. Kita terjunlah daripada van. Saya kira ini terima kasih Cik Said, pihak pengurusan tertinggi kita, Puan CEO kita yang juga turun, on ground crew, teknikal kru ni yang sebenarnya mereka sentiasa bersedia lah. Memang mereka satu hari itu memang bagikan masa untuk tugasan ni sajalah. Sebab kru kita pun limited. 2 juru kamera dan 1 technician je. Tapi macam Fiza cakap tadi, kita semua kekuatannya adalah teamwork dengan CEO kita Puan Nini, dengan Taki ketika itu. Jadi kru, semua jadi kru. Betul. Dan saya kira kekuatannya juga adalah dari seorang pengacaranya, walaupun dalam keadaan yang agak orang kata tertekan, stres juga, tertekan kan, tetapi masih lagi boleh mengendalikan program itu sebaik mungkin. Dan mungkin untuk Fiza sendiri, di hujung waktu yang kita ada dalam segmen ini, mungkin Fiza boleh kongsikan juga macam mana perasaan apabila dapat menemu bual seorang figura yang besar, seorang figura dan tokoh yang penting. Dari sudut repo Fiza sebagai seorang pengacara itu, adakah itu antara momen yang paling manis yang tak boleh dilupakan walaupun stres juga sebenarnya? Tentu Yana, ini antara pengalaman yang tak dapat dilupakan lah. Terima kasih Cik Said, terima kasih Puan Nini memberi peluang ini. Terima kasih juga Datuk Zaini membantu kita untuk soalan dan research. Dan Yana, ini pengalaman yang tak dapat dilupakan. Kita sebagai pengacara ni kadang-kadang banyak peluang kita menemu bual insan yang tertinggi, dan kita juga berkesempatan bersama dengan mereka yang berada on ground dan sebagainya. Tapi pengalaman bekerja dalam waktu yang singkat, menemu bual seorang yang sangat
berprofil tinggi dan beliau juga meluangkan masa. Sebenarnya beliau sebenarnya membantu saya sebab beliau adalah seorang yang walaupun sangat berprofil tinggi tapi dia memberi ruang kepada kita untuk, dan saya pun tak sangka juga sebab beliau boleh bergelak ketawa lah bersama ketika kita santai, kan? Yang mana selepas ini saya nak tanya, ada tak lepas tu, Fiza, ayo kalau ke Jakarta, halo saya, ada ke tidak? Kita ada topik kan ini. Okey, baik, kita nak ucapkan terima kasih kepada Cik Muhammad Syed Abdullah Thani selaku pemenang bagi Bicara Wara TV terbaik, dan juga kepada Fiza, yang mana Fiza dia bukan hanya sebagai tetamu pada hari ini tetapi juga Tahniah sekali lagi. bersama dengan saya, yang mana hari ini kita akan membawakan satu topik yang cukup relevan dengan keadaan semasa sekarang, iaitu segala-galanya nak dijadikan konten. Apa kata anda? Ayo kongsikan bersama dengan kami di laman Facebook Wanita Hari Ini TV3. Berikan pandangan anda, berikan soalan anda. Nanti kalau sempat kami akan cuba ajukan kepada tetamu kami di studio. Jangan ke mana-mana. Kami juga tu. Kita akan kembali. Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini. Kembali bersama kami di Wanita Hari Ini dengan tajuknya Semua Jadi Konten Seperti Mana yang saya dah war-warkan tadi. Dan mungkin dalam kalangan penonton sekarang ini yang pernah melihat satu video yang sebenarnya tular di mana seorang rider kena sekolah buat live, tak hormati keluarga mangsa, kemalangan maut. Jadi cerita dia macam ni, Fiza. Di jalan raya berlaku kemalangan dan individu ini tadi bukan sahaja melanggar sensitiviti dengan berhenti dan melihat dan ambil tahu apa yang sedang berlaku, tetapi juga buat live semasa keadaan itu sedang berlaku sehingga menyebabkan kemalangan maut sebenarnya. Jadi sensitiviti yang seperti ini yang tidak dijaga ni yang menimbulkan kemarahan masyarakat secara generalnya, dan ini juga yang akan kita bincangkan pada hari ini berkenaan dengan kenapa semua benda nak dijadikan konten. Dan untuk kita ketahui dengan lebih lanjut tentang topik kita hari ini, kita bersama dengan 3 orang tetamu kita di studio. Sahabat saya di hujung sana, Amin Idris, apa khabar? Apa khabar pengacara TV terbaik dan juga pengacara TV popular? Saya berada dalam kalangan golongan ASA lah. Tanah juga tercalon. Betul. Sebelah menyebelah. Ya. Okey, dan kita juga bersama dengan Amin Masdi. Apa khabar, Amin? Saya baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini buat sembahan Mas saya. Seorang lagi yang membuat persembahan. Iya, betul. Kita bersama di kapet kita bersama dengan Sar Suhairi. Apa khabar? Alhamdulillah sihat. Okey. Baik, Fiza. Nak bercakap tentang topik pada hari ini. Saya kira kan zaman sekarang ni kalau berlaku apa-apa keadaan, apa yang kita keluarkan dulu adalah telefon pintar. Betul. Sebab yalah mungkin ada setengah orang ingin merekod momen dan sebagainya, tetapi menjadi masalah apabila tak kena tempat, tak kena gaya dan melanggar sensitiviti sesetengah perkara. Sebagai permulaan ataupun mukadimah, kita nak tanya dulu kepada rakan-rakan selebriti kita ni, untuk Sarah sendiri kan. Apa yang Sarah rasakan apabila Sarah melihat keadaan di mana seseorang itu terlalu gilakan konten sampai setiap sisi dan sudut dalam kehidupan seharian dia tu adalah berpaksikan untuk membuat konten? Sebenarnya dalam kehidupan ni salah faham macam Kak Yuna cakap tadi, kita nak record momen, semua benda yang kita nak bila tengok balik tu macam rindunya dan sebagainya, tetapi kita ikut situasi juga. Kadang-kadang kalau benda tu melibatkan orang luar, orang lain yang mungkin kita tak tahu orang itu boleh terasa dengan kita ataupun tidak. Jadi untuk Sarah, kita limitkan kepada benda yang untuk kita sahaja. Mungkin tak adalah yang satu konten yang kita record tu mungkin mengaibkan seseorang. Kadang-kadang benda tu kita tak nampak atau tak sedar. Jadi bahayalah sebenarnya kalau kita terlalu banyak record benda-benda yang macam mungkin tak ada kena-mengena pun dengan kita sebenarnya. Tetapi dalam masa yang sama dah kita record, kita post juga, kita share lagi. Kadang-kadang benda tu pun boleh mendatangkan fitnah dan sebagainya. So sangat-sangat susah untuk macam kita kadang-kadang bila buat salah dengan seseorang tu kan, kita nak kena berjumpa, nak kena minta maaf dan sebagainya. Itu dah jadi satu perkara yang orang kata leceh lah untuk kita fikirkan untuk masa-masa akan datang. Jadi Sarah rasa lebih baik kita kalau nak record sesuatu, nak post sesuatu, kita tengok balik. Kita tengok dulu sesuai ke untuk tontonan, siapa yang boleh melihat, siapa yang sepatutnya tak perlu melihat perkara-perkara sebegitu. Jadi untuk Sarah,
lebih baik kita minimalkanlah benda-benda yang kita post. Okey. Tapi kita bercakap tentang dalam konteks sebagai seorang selebriti, mungkin ada perbezaannya dengan mungkin kita yang diberi pilihan untuk bermain media sosial ini dan juga dengan golongan selebriti. Kadang-kadang ini adalah kekangan kerja kita. Memang ini tanggungjawab yang diberikan. Macam Amir sendiri, kadang-kadang konten itu diberi. Konten itu telah pun ditetapkan. Tapi Amir sebagai seorang individu, sebagai seorang selebriti, adakah Amir memang ada ketegasan? Oh, kalau konten sebegini saya tak nak buat. Kalau konten yang boleh menimbulkan isu-isu yang tak sepatutnya, saya tak nak buat. Bagaimana dengan Amir? Bagi saya, konten ni dah jadi sebahagian daripada lifestyle kita. Untuk kita semua, kita tak boleh lari zaman sekarang. Bangun tidur je, 90% majoriti akan cari phone untuk tengok what's new. Mana awak tahu ni? Saya lah salah seorang. Kita bangun je, sama ada nak check pukul berapa jadual. At the same time, kita akan somehow automatically kita akan buka media sosial untuk tengok what's new. And konten ni bagi saya, dia adalah, it's either the best thing or the worst thing. The best thing being is that the content is becoming an example, reference ataupun dijadikan contoh untuk masyarakat, especially the kids zaman sekarang ni. The worst thing is being something yang dia akan menjadi kemudaratan untuk semua orang atau keburukan, which is benda-benda yang tidak sepatutnya kita share, seperti kita punya personal life ataupun aib-aib orang yang tak perlu kita cerita pun, kita tak perlu nak post pun. So it's either the best thing or the worst thing daripada konten ni. So daripada kerjaya kita semua ni, of course kita menggunakan media sosial as a platform untuk menjadikan contoh kepada orang luar sana. So any good content saya akan terus share. Any bad content atau content yang tidak sepatutnya, memang saya ada prinsip saya sendiri. Saya akan pegang dengan prinsip which is I am being the example ataupun the public figure yang mungkin budak-budak tengok untuk menjadi contoh. Betul. So kita sekarang ni merisaukan generasi yang akan datang. Generasi kita yang sekarang ini mungkin kita boleh lagi decide yang mana bagus, yang mana tak bagus. Kita boleh tapis lagi. So, generasi kita sama kan? sama, kita sama. Kita semua sama rasa. InsyaAllah sama lah. Buat macam ni ikut je sama. Okey, tapi kan Amir, apa yang Amir cakap tu kan, Fiza, betul juga tau. Apabila kita zaman sekarang ni, yelah, bila bangun tidur, sebelum nak tidur, mesti tak akan scroll, tengok apa konten yang baik, dia akan jadi the best thing. Apa konten yang tak baik, dia akan jadi the worst thing. Dia tak ada tengah-tengah. Dia sama dia in between itu je lah. Tetapi mungkin Bro Amin boleh kongsikan juga. Kalau bercakap tentang konten, salah ke kalau seseorang itu hidupnya tidaklah nak kata berpaksikan konten, tetapi mungkin itu adalah sumber pendapatan dan pencarian hidupnya. Tetapi adakah salah sekiranya ianya menjadi sesuatu yang dah jadi di luar kawalan sampai melanggar sensitiviti, tak kira tempat, tak kira waktu dan keadaan, buat je konten tu? Manusia sekarang ni, saya ada baca sebab 2-3 bulan ni saya banyak dapat jemputan talk tentang mental health. So saya ada go through beberapa jurnal, antaranya jurnal daripada World Psychologist Association. Dia menyebut antaranya dunia sekarang mengalami krisis oversharing dan juga krisis disebut sebagai over attention stigma, di mana oversharing ni semua benda dia nak share. Niat asalnya bagus, tetapi bila dia overshare, dia jadi tak bagus. Yang kedua tentang attention, memang dalam Islam pun attention tu adalah fitrah. Contoh bukti paling simple, saya dah tulis dalam buku saya Magnet Day di tahun 2009. Manusia, baby bila lahir dia menangis. Kan, antara sebab dia menangis sebab dia nak attention daripada ibu dia, fitrah. Even kalau budak tu tak menangis pun dia akan kena tepuk bagi dia menangis. Dan bila dia dah dikeluar daripada perut mak dia, even dia tak boleh cakap. Tapi macam mana cara dia nak bagi tahu dia lapar? Dia menangis. Bakal ibu insya-Allah dah jadi ibu, dah faham kan. Dan saya pun dah beberapa kali membuatkan isteri saya beranak. Kan? So kita tahu macam mana budak berinteraksi. Nak sebut bahawa mahukan attention adalah fitrah. Tetapi bila dia sudah overdo, maka dia sudah menjadi masalah. Dan kita tengok sekarang, kenapa ramai wartawan-wartawan yang tidak bertauliah,
kan wartawan-wartawan yang apa? Kak Jen. Kak Jen. Kak Nap pun ada. Kak Jenap mungkin? Dia tak fikir dah etika ke tak etika. Wartawan pun nak buat apa-apa, dia ada etika dia. Betul. Kan? Ada certain gambar tak boleh main tunjuk, kena blur. Betul. Kan? Jadi kenapa? Di sana ada undang-undang. Tetapi bila kita overshare, over attention seeking, masa itulah dia sudah menjadi masalah porak-poranda dalam masyarakat. Kita nak kongsikan tentang overshare dan overthinking ni ataupun overdo ni. Antaranya kadang-kadang kalau kita lihat sekarang, kalau dulu kita cakap tentang konten dan juga aib ni. Dan kadang-kadang ada perkara yang kita rasa tak patut dikongsikan. Contoh hal rumah tangga kita, apa yang berlaku dalam rumah tangga, pergaduhan, perbalahan ataupun anak-anak kita. Kadang-kadang kita berkongsi sesuatu tentang anak-anak kita, kita share video dia, tapi bila dia meningkat dewasa dia rasa malu sebab kawan-kawan kat sekolah boleh nampak, boleh tahu apa yang berlaku kepada dia, apa kekurangan dia dan sebagainya. Ini kita nak kongsikan sekejap lagi. Tapi kita dengarkan dahulu pandangan orang ramai tentang topik kita hari ini. Ya, jangan just buat konten, buat video, just post immediately. Sebelum you post, you kena tengok dulu. Tapis dulu, few times, is it suitable? Sesuai tak saya nak post ni dekat media sosial kan? Pada saya macam tak perlulah semua peribadi nak tunjuk kat umum kan. Macam tak ada live macam secret sangat kan. Saya pilih tengok konten yang macam masak-masak ke apa ke. Yang tu saya memang follow lah. Tapi yang macam yang macam buang-buang masa tu memang saya tak ikut. Kalau macam isu macam hal rumah tangga ke, walaupun dia nak jadikan itu konten, so nanti masyarakat sekeliling tu macam akan fikir benda tu betul, tak patut lah. So sebab kita ni, kalau contohlah, kalau kat sosmed sekarang ni ramai je yang boleh tengok budak-budak apa semua. But when it comes to content yang macam membina, yang macam I boleh bagi macam Karamin ke apa ke, yang tu one of the contoh yang kita boleh ikut lah pada content. Basically macam my personal life je, what I do every day. Macam I pergi satu tempat, so macam a very random macam I spend time with my friend, so I just post it. Itu ada pendapat orang ramai tentang topik kita, iaitu segalanya jadi konten. Dan sebelum kita kembali bersama dengan tetamu kita di studio Fiza, saya nak baca komen oleh rakan kita di Facebook, dan ini juga adalah salah seorang daripada penonton setia wanita hari ini yang selalu menghantarkan komen. Okey, iaitu dari Haziq Raji. Dia kata, semua jadi konten, semua memerlukan perhatian. Rugi jika melepaskan tapi terlupa diri sudah lalai melakukan yang tidak sepatutnya. Boleh tapi berpada. Jika tidak, nanti terkena undang-undang atau kecaman, berpunca kontroversi diri sendiri. Kena ada ilmu. Saya kira apa yang Haziq Raji kongsikan ni kan, Fiza, adalah sangat-sangat penting. Yang mana kita sekarang kan hidup, bukan sekarang ni, daripada dulu. Betul. Kita hidup dalam keadaan negara yang ada undang-undang. Hidup dalam keadaan bermasyarakat. Bukannya kita seorang sahaja. Dan mungkin ini juga yang nak tanya kepada Sarah dan juga Amir khususnya kan. Sekiranya kita nak membuat apa-apa konten, perlu dan pentingnya juga untuk kita cek terlebih dahulu. Betul, boleh setuju. ke tidak nak buat konten ni. Kadang-kadang kita buat sebab kita rasa ikut sedap diri kita. Terutamanya kan Fiza, bila dah mendapat perhatian yang tinggi, likes dah ribu-ribu, views dah ratus-ratus ribu. Sorry, tak ribu, juta. Sorry. Juta. Betul. Apabila mendapat perhatian yang sebegini, mungkin kita rasa seronok sambil tapi kita dah mengenepikan faktor dari terutamanya mungkin perundangan ataupun dari segi perkara-perkara yang tidak melanggar batasan dan sebagainya. Menurut Sarah? Untuk Sarah, kadang-kadang bila kita share sesuatu di social media tu, mungkin kita tengok okey je. Oh, tak ada masalah. Ini seronok, orang suka tengok benda-benda macam ni. Tapi dalam masa yang sama, kita kena fikir juga consequences-nya, orang kata implikasi terhadap benda yang kita share dalam social media. Jadi mungkin kat kita rasa macam tak ada apa. Tetapi sebenarnya ada banyak side yang orang tengok, kenapa macam ni? Ada orang melihat, kenapa pula dia share, dia berpakaian sebegini. Tapi kita rasa macam, benda tu macam funny, benda tu kelakar. Tapi dalam masa yang sama, ada orang melihat yang sebenarnya tak perlu pun share perkara-perkara sebegitu. Dan kadang-kadang kalau kita share video orang terutamanya, mesti kita nak minta kebenaran. Betul. Kita tak nak buat sambil lewa. Kita tak apa. Orang ni okey je. Kita selalu assume yang orang yang kita record tu, orang yang kita post, dia okey. Tetapi sebenarnya kita patut
tanya individu tersebut sama adakah video atau gambar ni boleh kita share. Kan kalau mungkin orang tu rasa tak selesa, alamak dia posing benda lain lah, tak selesa lah, alamak orang tengok saya mungkin nampak benda-benda lain yang tak sepatutnya, dia rasa tak selesa. Jadi kita sebenarnya kena ambil kira juga kehormatan seorang tu, mungkin dia nak menjaga. Ada mungkin serta-serta benda yang dia tak selesa untuk share. Jadi sangat penting untuk kita fikir sebelum kita tapis dululah konten kita. Apa-apa yang kita nak post tu, kita tanya adakah ianya sesuai, mungkin di mata kita okey, mungkin kita boleh tanya orang-orang terdekat, mak ke adik-beradik ke, tak apa ke kita post macam ni dan sebagainya. Jadi untuk Sarah, kita better untuk tapis lah konten-konten sebelum kita post. Perlu tapis sebenarnya. Setuju. Dan Amir, di situlah datangnya privacy. So orang kata Close privacy friend ni, close friend. Betul, dengan orang-orang yang kita percaya. Hijau tu ya. tapi tiba-tiba yang close friend tu ada 20 juta orang. Kalau saya pula kadang-kadang close friend tu saya memang ada benda yang saya nak tujukan untuk orang tertentu je. Mula terasa ya. Itu dah jadi konten personal lah. So yang untuk public ni, media sosial basically, datangnya situ orang kata privacy dan juga penghormatan diri kita terhadap orang ramai. Kadang-kadang media sosial ni tak perlu semua benda kita post. Betul. Sebab kita kena ingat tak semua orang dalam dunia ni ada apa yang kita ada. Kita kena hormat juga benda tu. Takut apa yang kita post yang tidak memberi manfaat tu akan menjadikan satu benchmark yang tidak bagus. So bila kita letak benchmark tu, takut orang rasa macam dia ni dah dapat apa semua ni kan. Walaupun dia tak tahu kita punya struggle ataupun kita punya susah macam mana. So dia rasa macam senang je dia dapat ni. So mindset dekat situ untuk mendapat atau mengejar impian tu dah lain. Dia rasa macam dia ni senang je dapat apa yang dia nak, aku susah so aku tak boleh. So motivation tu dah tak ada kat situ. Okey. Amin, ini mungkin Amin boleh ulas apa yang Amin cakap ni. Kadang-kadang ada dalam kalangan kita, bila kita ni ada perangai kita ni berbeza-beza. Kadang-kadang kita rasa kita tak nak kongsikan apa yang mungkin aktiviti kita di luar. Mungkin ada dalam kalangan penonton-penonton rasa macam orang tak perlu tahulah apa aktiviti dia di luar bersama dengan rakan-rakan dia ataupun ada keluarga dia. Tapi nanti orang lain kata, alah Caca pula, share je lah. Macam tu. Macam tadi macam apa yang Amir katakan tadi. Ini yang kita nak lihat sebenarnya. Bila cakap tentang kongsi, semua jadi konten ni. Kadang-kadang isu-isu peribadi, perkara-perkara yang sepatutnya kita kongsikan dengan orang-orang terdekat dengan kita, semua dah dikongsikan. Daripada perkara yang sepatutnya kita simpan aib tersebut, kita sendiri yang membuka aib tersebut. Yang kadang-kadang kita tak sedar yang benda ni dia akan kekal di media sosial ni sampai bila-bila. Anak kita ke, bakal pasangan ke, pasangan yang baru ke ataupun dan sebagainya, mungkin akan mendapat kesan daripada apa yang kita kongsikan ini. Dia pertama sekali, bila cakap pasal aib ni, kita selalu bincang jaga aib orang kan. Kita lupa jaga aib sendiri. Kan? Dalam hadis Nabi sebut yasrullahu ala abdin fid dunya. Tidak ada yang Allah Taala jaga aib seseorang itu illa satarahullahu yaumil qiyamah. Melainkan Allah jaga aib dia pada hari kiamat. Maknanya bila kita jaga aib orang, Allah Taala jaga aib kita di hari kiamat. Dan bila kita jaga aib kita, Allah Taala jaga aib kita juga di hari dunia. Kadang-kadang masalah rumah tangga, tapi kita share duk berbalah di social media. Kan tak puas hati dengan suami, tak puas hati dengan isteri. Bila berlaku penceraian, dia duk share di social media. Kita ni ada masalah, tujuan kita adalah menyelesaikan masalah. Bila share di social media, dia tak menyelesaikan masalah. Dia menambahkan lagi masalah. Dan lebih memalukan, anak-anak bila dah besar, benda tu kekal. Dan kalaulah orang tu meninggal, pasport pula tak tahu siapa, kan? Maka dia takkan boleh di-delete dan ia akan menghantui anak kita sampai ke mati. Orang kata once dah masuk internet, it's permanent. Yes. Tak kisahlah delete ke tak delete ke. Benda tu dia ada kat situ. Orang screenshot lagi. Orang duplicate. What happened in Vegas, stay in Vegas. What happened in the social media, stay in social media. Tu satu. Satu lagi, saya nak bagi tahu, dia ada kaitan dengan Sarah dan juga Amir sebut tadi, soal undang-undang. Sebab tu saya bagi talk untuk budak-budak universiti, budak-budak sekolah menengah yang nak jadi influencer. Sebab tu kau kena pergi sekolah. Sebab tu kau kena masuk universiti, pergi college.
Sebab kat situ, kita bukan hanya belajar apa yang ada dalam degree tu. Tapi kita belajar common sense. Kita belajar undang-undang. Kita belajar interaksi. Kita belajar komunikasi. Kita belajar sensitivity. Sebab kita masuk universiti, kita akan bergaul dengan pelbagai bangsa. Kita belajar pasal kehidupan. Kehidupan life kan. It's the most important thing kan. It is the most important thing. Tapi bila kau tak masuk universiti, you are lack of common sense. You tahu konten you je. Akhir sekali you buat benda yang you tak sangka melanggar undang-undang. Betul. Contoh, ingat tak isu Abang Bas itu kan? Saya tak menghukum dia sama ada dia niat jahat ke tak niat jahat. Itu hati dia, wallahualam. Tetapi disebabkan dia buat konten, dia tak sedar dia telah melanggar pertama Akta Kanak-kanak 2001 Pinaan 2017. Dia telah melanggar Akta Jenayah Seksual 2017. Itu semua adalah undang-undang. And remember, ignorance of the law is no excuse. Betul. Dan saya nak ambil sedikit apa yang Bro Amin katakan tadi kan. Mungkin kan Ami, Sarah, apabila kita sebagai masyarakat menutup mata dan melihat perkara yang menjadi kebiasaan itu sebagai okey dan normalisasi, tidak melanggar undang-undang. Dia tutup mata satu. Tukang share. Jadi enabler pula. Tetapi mungkin di hujung perbincangan kita ni kan, Amir dan Sarah boleh kongsikan juga dari sudut sebagai seorang public figure, yang mana apa sahaja yang kita kongsikan terutamanya, apa sahaja yang diceritakan, yang di-share di media sosial dan sebagainya, ini sebenarnya memberi kesan dan impak. Baik dari sudut moral ataupun dari sudut perundangan, semuanya ada timbang keseimbangan. Betul. Silakan. Betul. Life is about balance, I think. Kan? So, semua benda dalam Islam pun mengajar kita untuk bersederhana. Itu yang saya diajar oleh family saya. So, macam mana pun kita di atas atau di bawah, sentiasa bersederhana. Termasuklah topik yang kita bincangkan hari ini, iaitu media sosial ataupun konten. Semua benda, apa yang kita share, perlu bersederhana. Tidak perlu overshare ataupun kalau nak less overshare pun tak ada masalah. Yang penting kita tidak melampaui batasan. Less lagi bagus. Ya, betul. Close friend tadi. Close friend tu paling less kan. Tapi dalam kerjaya kita semua, kita memerlukan media sosial sebagai antara platform kita mengembangkan lagi kerjaya kita. Exposure. Dan kita diberi tanggungjawab dekat sini bukan untuk tunjuk talent atau tunjuk hebat je. Kita diberi tanggungjawab, kita berada di sini dengan talent-talent kita ada ni bukan untuk menunjuk, tetapi untuk memberikan impak dan juga inspirasi dan juga positivity untuk orang yang di luar sana memerlukan energi yang positif tu. Betul. Kita kunci tu Amir. Kalau Sarah pula mungkin sedikit. Personally untuk Sarah sangat-sangat setuju apa yang Amir cakapkan tadi, sebab kita ialah dalam life ni kita perlu ada balance itu. Kadang-kadang kita macam Sarah cakap, kita rasa okey untuk share, tetapi kita perlu tapis semula, dan kita sebagai public figure mesti kita tak nak share benda-benda yang boleh memberi. Kita akan terus bagi yang terbaik. Betul, kita tak nak bagi. We will do our best untuk tunjuk the best. Yes, tak nak memberikan satu influence yang buruk kepada kanak-kanak especially yang besar. Amin, seringkasnya kadang-kadang dalam sibuk kita nak jadikan semua konten ni, satu perkara yang kita sering kali lupakan, nilai kemanusiaan. That's why apa-apa buat konten, bertanggungjawab atas konten you. Jangan kena saman baru nak minta maaf. Satu. Dan ingat, kita nak share, jangan share at least 3 perkara. Pertama, nikmat kita yang dapat. Naik gaji ke apa ke, tak payah overshare. Kalau menang pengacara TV terbaik, okey, inspire orang. Betul. Okey. Yang kedua, jangan share kerap sangat kebahagiaan rumah tangga kita, kebahagiaan rumah kita. Kan, duk sweet selalu, sekali-sekala okey, macam Yaina kan. Allah. Pengantin baru kan contoh. Baru lagi Ina ada lagi dicari. Dan yang paling penting adalah jangan share kesengsaraan orang lain. Okey, ingat 3 perkara tu. InsyaAllah. Itu kan kita kongsikan di Facebook dan juga Instagram kita nanti. Terima kasih Amin atas perkongsiannya. Amin akan bersama kita selepas ini. Boleh kejap lagi ke sekarang? Kejap lagi. Dia AM, ni PM. Kita nak ucapkan terima kasih juga kepada Sarah Suhairi bila anda berdua akan berkolaborasi. InsyaAllah. Kalau Sarah sudi. Why not? Mana tahu bertiga kan? Kita akan datang jemput next time juga. Terima kasih, semoga bermanfaat daripada topik kita hari ini. Kita akan bersama dengan Amir selepas lagi dengan lagunya Nur Cinta. Kita berehat dahulu. Jangan ke mana-mana, kita kembali selepas ini di Wanita Hari Ini. Kalau yang ini bukan suara backup voice. Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini. Hai, kembali
kembali bersama kami di Wanita Hari Ini dan sebelum kita bersama dengan kegemaran anda semua Amir Mazdi, kami nak wawarkan kepada anda berkenaan dengan Jom Meriahkan Karnival Jom Heboh Babas pada 1 hingga 3 November ini di Padang B, Angsana Johor Bahru Mall. Jadi ayuh datang beramai-ramai ke booth Babas untuk dapatkan pelbagai pack produk Babas secara percuma. Promo goodies bag bernilai RM10 dan menang banyak hadiah-hadiah menarik dari Babas. RM10 ni. Ada juga banyak sampling makanan yang diberikan secara percuma, FOC je untuk anda semua. Demo masakan dan juga aksi roti terbang oleh The Flying Chef, Chef Mat. Dan paling istimewa, penampilan khas personality media prima di booth Babas sepanjang 3 hari Karnival Jom Heboh Babas di Angsana Johor Bahru Mall. Jadi jom. Jangan lupa datang jumpa anda di sana. Pak Ahmad akan bersama-sama dengan anda di Karnival Jom Heboh. Tapi Abang Long kita nak cakap pasal cinta ni. Tapi Amir nak kongsikan sesuatu tentang siapa Nur tu? Siapa Nur dan Cinta? Jadi kita tanya. Kita persilakan Amir Mazdi dengan lagunya Nur Cinta. Tiada luahan dapat ku ucapkan jika kau dah memilih dia. Tinggalkan ku jadi kenangan berakhirnya jodoh kita. Tak pernah dikejar yang bukan ku punya. Moga kau jumpa bahagia. Tinggalkan ku sepi sendiri, merenungkan janji lama. Kerana dah terlalu sayang, kau ku sanggup lepaskan. Dan jika ku termuncul dalam rindu, takkan kau terbayang kabarku. Pisahkanlah bulan dan mentari, pisahkanlah bintang dari langit. Begitulah jiwaku gelita
Bukan saya Nur Cinta yang dicari. Bukan. Amir. Ya, saya. Masya Allah, suara Amir. Alhamdulillah, terima kasih, ya Allah, terima kasih. Dan ini hadiah untuk saya. Ya, kan ini sebenarnya? hadiah. Ini adalah album terbaru saya, iaitu AMPM untuk Wanita Hari Ini. Album ini adalah AMPM yang saya kesemua 12 lagu saya tulis bersama Adri Abdul Halim. Masya Allah. Dan kami sempat pergi ke Manchester untuk rekod dan juga shoot 12 music video di sana. Wow, Yes. itu yang tadi kita lihat tadi tu. Betul, yang tu music video Nur Cinta tu adalah dekat Manchester. Dan ini adalah album terbaru saya lah, yang kedua. Physical album ada, boleh dapatkan dekat website saya amirmasdi.com. Dan merchandise pun ada banyak. And dekat streaming platform pun dah keluar dah. So, AMPM ni kesemua lagu saya tulis sekali dengan Adri Abdul Halim. Dan it's a story of Amir Masdi yang dah kira kata macam experience saya daripada dulu sampailah sekarang saya compile in an album. So all stories ada dalam ni. Ada berapa lagu dalam ni? Untuk AMPM ni saya ada 2 side. Okey. So saya keluarkan side AM dan side PM. Oh, ni untuk dengar waktu pagi dan waktu malam? Boleh juga. So dekat side AM ni ada 6 lagu. Okey. Side PM akan keluar insya-Allah tahun depan. Baik, okey. So, itu maknanya penonton dan peminat semua kena nantikan. Tetapi kan Amir, Yana nak baca antara komen. Oh, bagi balik pada saya. Saya pegang. Bukan dulu. Okay. Antara komen oleh mereka yang sudah pun menonton music video Nur Cinta ni, dia kata, "Weh, Nur Cinta live di pentas Anugerah Sri Angkasa 2024 tadi. You nailed it. So proud of you. Semoga lepas ni mana-mana show Amir nyanyi lagu-lagu dari album AMPM. Fly High Amir." Masya Terima Allah. kasih kepada yang komen tu. And saya pun tak sempat lagi nak baca komen kat YouTube saya semua kan. awak. Thank you Yana. Thank you. Tapi kan Amir, mungkin Amir boleh kongsikan juga untuk Nur Cinta ni. Kalau kita tengok dari segi kesukaran lagu ini dan suara Amir memang tak dinafikan lagi. Memang sangat-sangat sedap. Tetapi betapa pentingnya lagu Nur Cinta ini untuk seorang Amir Masdi? Betapa pentingnya, I think Nur Cinta ni lah orang kata buah tangan atau karya daripada saya yang saya tulis sendiri. So dengan Adri Abdul Halim. So bukan sahaja saya sebagai penyanyi tapi sebagai komposer juga untuk orang kata meletakkan satu benchmark yang lain untuk career saya. So it's a progress in my career and this phase in my career adalah untuk saya improve lagi. Dan dengan lagu Nur Cinta ni, InsyaAllah, I've been working so hard for this dengan tim saya and insyaAllah ada hasil yang positif lah. Mestilah ada hasil yang positif. Kalau tak ada orang komen macam tu untuk Amir. Dan Amir, di hujung waktu yang kita ada ni, mungkin Amir ada sesuatu yang nak disampaikan kepada semua peminat-peminat Amir yang dah menyokong Amir sepanjang Amir berada dalam industri sini. Kepada semua penonton WSI, terima kasih kerana support WSI dan juga saya Amir Masdi. Thank you to my fans out there, to my family and friends yang tak putus-putus untuk support saya sampaikan saya berjaya ada album kedua. So dapat album kedua ni adalah antara achievement yang besar untuk seorang penyanyi. In my career, this is one of my biggest achievements. So thank you so much for everything, for your support. Boleh stream semua lagu Side AM di semua digital streaming platform dan boleh saksikan Nur Cinta punya music video di YouTube, channel Nova Music Videos, dan boleh dapatkan physical CD album Amir Masdi AMPM di website amirmasdi.com. Dan ini Amir. hadiah untuk WSI. Yeay, terima kasih banyak-banyak Amir. Thank you so much Selamat WSI sebab berjaya. selalu support saya. Dan nanti bila lagu-lagu PM dah keluar, datang lagi. Cantik. Okey, baik. Sekejap lagi saya akan kembali bergabung bersama pengacara TV terbaik ASE 2024 dengan Fiza Sabzan sekejap saja lagi. Jangan ke mana-mana, kita berhenti berehat seketika. Terima kasih Amir. Terima kasih. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Okey, kita nak kongsikan sesuatu lagi Yana bersama dengan penonton-penonton kita, khususnya bagi anda yang tinggal di sekitar Johor dan juga Melaka ataupun di Singapura, yang mana banyak yang boleh dilakukan selain aktiviti dan tarikan di Karnival Jom Heboh Babas Johor Bahru. Temui selebriti studio tonton drama sangat seperti Nabila Razali, Nafis Muaz, Ashraf Muslim, Anik Durar dan juga personality media prima dan maskot. Dan juga saksikan pelbagai aktiviti daripada pertandingan hinggalah kehiburan, pesta makanan dan hadiah-hadiah percuma sepanjang hari. Anda juga boleh serlahkan bakat anda di uji bakat 1 in a Million yang akan diadakan sepanjang 3 hari karnival. Jumpa anda di Padang B Angsana Johor Bahru Mall 1 hingga 3 November ini mulai 9 pagi. Jom Fiza, kita masuk uji bakat ni. Nyanyi, takutlah. Sekejap kita nyanyi lagu Jom Heboh dulu.
tu? Jom heboh. Okey, kita cuba tahun depan. Itu nyanyi ke membaca? Okey, Wak. Kita nak terus kongsikan pelbagai topik-topik menarik bersama dengan anda penonton. Dan esok seperti biasa hari Selasa, topik masakan yang bakal kami kongsikan, topik yang mungkin menjadi kegemaran ramai juga. Terutamanya Umi saya, iaitu menu masakan ketam. Oh, Umi suka ketam apa? Umi suka ketam macam-macam ketam. Asalkan ketam. Kalau saya suka ketam juga, tapi saya suka macam ketam tu sama ada dia masak black pepper, sup ketam ataupun ketam yang pecah telur tu. Oh, kalau masak kamyong tu sedapnya. Jadi jangan lupa temu janji kita esok, okey, pukul 12.30 hari. Dan saya nak minta maaf kalau hari ni saya banyak tersasul. Sama saya juga. Bunyi macam-macam bunyi, terpelat ke sana ke sini, gigi geraham bungsu. Faham Wak, 3 Wak. Oh, sakit Wak. Saya pula macam tadi awal-awal beremosi sikit Wak. Maafkan saya. Faham. Okey, jadi kita nak ucapkan terima kasih kepada anda terus menonton kami di Wanita Hari ini. InsyaAllah akan terus bersama anda sepanjang minggu. Kami undurkan diri terlebih dahulu. Stay safe semua. Assalamualaikum. Terima kasih. Tabah berani pendidik putri dalam hal jati diri dia permaisuri kepada si suami kepada anaknya dia ratu di hati tunggak keluarga kalau bukan dia siapa lagi. Wanita hari ini bijak mengatur mengurus mata wataknya, usahawan ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya.